Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Ini adalah bab 1 bagi tingkatan 2 untuk silibus KSSM, dan bab 1 ini ialah tajuknya pola dan jujukan. Jom kita lihat apa itu pola dan jujukan. Pola adalah aturan atau syarat tertentu dalam suatu urutan nombor. Jika kita belajar dulu, kita ada satu urutan nombor kan. Jadi kita nak tahu macam mana urutan nombor itu berlaku. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditolak, apa perlu didarab ataupun apa yang perlu dibahagi supaya menjadi nombor seterusnya dan membuat satu pola nombor yang sama dia punya aturannya. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Dia beri 1, 5, 9, 13, 17. Kalau pelajar perasan, nombornya adalah semakin meningkat. Jadi kalau semakin meningkat, kita ada beberapa kebarangkalian. Pertama, mungkin dia darab. Ataupun mungkin dia tambah. Ataupun mungkin kalau bahagi semakin berkurang kan. So tambah atau darab sajalah. So dalam kes ni tak mungkinlah darab kerana penambahan nombornya tidaklah begitu ketara. Maka ini adalah proses aturan nombor yang bertambah. Iaitu kalau kamu lihat, kita boleh cari dia punya nilai pola nombor tu dengan menolak nombor yang kedua, menolak nombor yang pertama, ataupun ketiga, menolak nombor yang kedua. Maksudnya tolak nombor yang di hadapan dengan nombor di belakangnya. So dalam kes ni saya tolak je lah. So dalam ni saya ambil 5 tolak 1 lah. 5 tolak 1, tak payah tekan kalkulator. Maka kita dapat 4. Jadi cuba kita lihat. 9 tolak 5. Adakah nombornya sama? Ya, sama. 9 tolak 5 adalah 4. Maka kalau kita lihat kat sini, perbezaan setiap bahagian ini adalah dengan 4. 5 boleh, 13 tolak 9 boleh cek, memang 4. Dan sudah tentu nombor yang seterusnya pun 4 juga dan seterusnya lagi. Sudah tentu penambahannya adalah 4 juga. Maka ini adalah tambah 4. Dia tambah 4 jadi nombor ni, tambah 4 jadi nombor ni, tambah 4 jadi nombor ni, tambah 4 jadi nombor ni dan seterusnya. Jadi polanya adalah menambah 4 kepada nombor yang sebelumnya. Ya, kita nak tulis polanya menambah 4 kepada, saya tulis short form je lah kepada nombor sebelumnya. Ya. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Pola nombor yang ini adalah negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10. Jadi kalau kamu lihat, nombornya semakin lama adalah semakin berkurangan. Ialah nombor negatif 2 dengan negatif 10. Negatif 10 lebih kurang daripada negatif 2. So semakin kuranglah nombor tu. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada dia polanya adalah menolak ataupun polanya adalah membahagi. So dalam kes ni kita tengok perbezaan nombor tidak begitu ketara, maka pola nombor tu adalah menolak. Jadi kalau nak menolak, kita cek dululah. Negatif 4 kita tolakkan dengan negatif 2. So kita tengok negatif 4, saya contoh sini tolak negatif 2. Kita dapat berapa? Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Sama juga dengan yang ni. Kita boleh cek. Kalau tak percaya, boleh buat negatif 6 tolak negatif 4. Ingat, jangan tulis negatif 4, negatif 2. Itu negatif 4 tolak 2. Yang ni negatif 4 tolak negatif 2. Jadi negatif 2 tu kena buat dalam kurungan. Negatif jadi positif. Ni tingkatan 1 punya tajuk ya. Dan dia akan dapat negatif 2. So ini pola dia adalah negatif 2. Iaitu tolak 2. Ya. Yang ni macam mana pula?
adakah sama? Jom kita cuba lihat. Negatif 6 tolak negatif 4. Negatif 6 tambah 4 pun sama. Negatif 2. Tak percaya boleh guna kalkulator. Kalau mahir, lebih baik kamu buat dah. Nombor tak begitu besar. Bolehlah buat kiraan menggunakan kaedah tangan tanpa menggunakan kalkulator. Jadi yang ni pun jaraknya pun negatif 2. Tolak 2, tolak 2, tolak 2. Jadi jaraknya lah tolak 2 lah semua ni. Dan seterusnya. Jadi polanya adalah menolak 2 kepada nombor sebelumnya. Senang je ni, bab 1 kan. Jom kita lihat seterusnya. 6, 12, 24, 48, 96. Kamu lihat tak dia punya penambahan nombor banyak dengan ketara? Takkanlah tambah kot. Mesti nampak dia. Perbezaan dia sangat ketara. Jadi mesti ini adalah pola darab. Jadi 6, kalau kita tahu 6 darab 2 memang 12 lah. 12 darab 2 memang 24. So ini memang kita tahulah. Jadi kalau kita tahu darab, so ini kita tengok darab 2. Kita tengok nombor yang ni perbezaan dia, ni pun darab 2. 24 darab 2 kan 48. Ni pun darab 2 jadi 96 dan seterusnya. Jadi polanya mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Ya? Okey, lihat nombor ni daripada banyak ke sedikit. So tak mungkin tolak. Maka kita tahu dia adalah bahagi. Jadi bahagi berapa? Kamu boleh cuba guna kalkulator kamu tu. Bahagi berapa? Jom kita cuba. So macam ni susah kan? Dia nak make sure dia bahagi tu setiap nombor tu adalah sama. Kalau kita ambil 486 bahagi dengan 2. Dapat tak sama nombor ni. Ini 162, ini 243. Cuba kita bahagi dengan 3. Jackpot kena 162. Jom kita check. Jadi kita check ni, kita tengok 486 tadi kita bahagi dengan 3, memang kita dapat 162 kan? Cuba kita tengok 162 ni bahagi 3 dapat tak 54? Bahagi dengan 3. Nombor sama Yeay! Dapat nombor sama. Maka kita boleh anggarkan setiap nombor ni polanya adalah dengan bahagi 3. Jadi kamu kena gunalah kalkulator kamu tu cuba-cuba nombornya. Dan seterusnya. Jadi polanya membahagi nombor sebelumnya dengan tak muat 3 ni. 3 di sini 3. Ya? Okey, ini adalah contoh soalan. Soalan dia kita nak tengok dia punya polanya. So kita lihat nombor ini semakin lama semakin bertambah. Okey, cuba belajar buat. Cuba belajar buat daripada hasil yang saya telah latih tadi. Sudah? Jom kita lihat soalan pertama. Lihat pola nombor ini. Dia bertambah jujukan nombornya semakin lama semakin meningkat. Jadi ada 2 sama ada tambah ataupun darab. Tetapi kalau kita lihat penambahan nombor tidaklah begitu ketara. Jadi saya rasa saya suspek ini adalah pola nombor tambah bukan darab. Jadi jom kita lihat 8 tolak 3. 8 tolak 3 kita dapat 5. 13 tolak 8 dapat tak 5? Dapat 5 juga. 13 tolak 8 tolak 5. Jadi kita tengok dia punya pola ini nampaknya adalah tambah 5.
dan seterusnya of course lah akan tambah 5. Jadi secaranya polanya adalah dengan menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Jom kita lihat contoh soalan yang kedua. Pecahan. Pecahan. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/32 dan nombor dia dalam pecahan. Apa yang berlaku kalau dalam bentuk pecahan? Dia punya nombor semakin lama semakin bertambah. Dia punya nombor tu. Dia darab ni. So yang ni kita darabkan dia dengan 1/2. 1/4. 1/4 darab dengan 1/2 lagi. 1/8. Ingat tak operasi darab ni waktu PSR dulu? Maksudnya kita darab terus lah ni. Dapat 1/4. Darab terus. Dapat 1/8. Dan seterusnya. Jadi dia punya pola ini maksudnya darab 1/2. Dan seterusnya. Jadi kalau kita nak tulis, dia punya penerangan, pola mendarab nombor sebelumnya dengan 1/2. Polanya, tak muat ni. Jadi kita nak jelaskan, kita tulis je lah. Saya contoh bawah ni lah. Ya Allah, tak muat. Jadilah. Mendarab nombor sebelumnya dengan ni 1/2. Ikut yang atas ni. 1/2. Okey?